Assalamualaikum semua. Saya di sini untuk berkongsi sebuah kisah yang mungkin dapat memberi sedikit ketenangan kepada hati Anda yang lelah. Hari ini, saya akan ceritakan kisah pedih seorang adik lelaki yang pergi meminjam uang, tetapi sebaliknya berdepan dengan satu kebenaran mengejutkan yang tidak akan dapat dilupakan seumur hidupnya. Saya pergi ke rumah kakak untuk meminjam uang. Apabila terdengar bunyi kereta abang ipar pulang, saya menyorok di dalam almari. Apa yang saya saksikan dari celah pintu almari itu telah menjadi satu beban yang menghantui saya seumur hidup. Saya ialah anak bungsu yang lahir dalam sebuah keluarga biasa di sebuah kampung kecil di Perak. Sejak kecil, di bawah jagaan ibu bapa dan kakak yang penuh kasih sayang, saya membesar tanpa pernah merasai walau sekelumit pun kepayahan hidup. Ibu bapa terlalu memanjakan saya karena saya anak bungsu. Kakak pula bukan sekadar seorang kakak, tetapi juga umpama dompet bergerak bagi saya. Setiap kali saya membuat masalah dan berhutang, kakak akan muncul tanpa banyak soal dan menyelesaikan segalanya. Disebabkan itu, saya tidak pernah terfikir bahwa akan ada hari yang sukar dalam hidup saya. Kakak saya, yang 6 tahun lebih tua, merupakan pelajar cemerlang yang dikenali di seluruh kampung. Dia menjadi kebanggaan semua apabila berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya dengan keputusan cemerlang. Selepas tamat pengajian, dia mendapat pekerjaan di sebuah syarikat multinasional di Kuala Lumpur. Di sanalah dia bertemu dengan seorang lelaki dari keluarga kaya, yang kini menjadi abang ipar saya. Apabila mendapat tahu kakak akan berkahwin, ibu bapak saya gembira seolah-olah mendapat bulan jatuh ke riba. Saya pula berasa lega dalam hati, karena kini ada orang yang akan menanggung keluarga kami. Selepas kakak berkahwin, setiap bulan uang dikirim tanpa gagal. Perabot lama di rumah kami satu demi satu digantikan dengan yang baharu. Ibu bapak sibuk bercerita kepada orang kampung, anak perempuan kami kawin dengan orang kaya di KL. Menantu kami tuh bos besar syarikat di sana. Namun, saya tahu sesuatu. Setiap kehidupan ada sisi terang dan gelapnya. Cuma ketika itu, saya memilih untuk tidak mengambil peduli. Minggu lepas, saya dan beberapa orang rakan bercadang untuk membuka sebuah kafe siber di Pekan. Setiap seorang perlu melabur sebanyak 30.000, tetapi uang yang saya ada hanyalah 5.000. Teringat akan kakak, saya terus meneleponnya tanpa teragak-agak. Kak, Amir nak mula berniaga nih. Boleh tak pinjamkan 30.000? Talian senyap seketika. Beberapa saat kemudian, kakak menjawab, baiklah, tapi ini kali terakhir, ya. Datang ke KL, kakak bagi terus. Mendengar kata-katanya, saya melonjak gembira. Saya membayangkan, seperti biasa, kakak akan menyediakan uang beserta makanan lazat dan pakaian baharu. Saya tidak berpikir panjang. Hati saya terasa ringan. Petang itu, saya terus menaiki bus ke Kuala Lumpur. Apabila tiba di terminal Bersepadu Selatan, jam sudah hampir pukul 7 malam. Kakak sedang menunggu saya di pintu masuk lobi kondominiumnya, dengan wajah yang sangat tegang. Sebelum sempat saya bertanya kabar, dia terus mendesak. Dia dah nak sampai. Cepat naik, masuk bilik kakak, jangan buat sebarang bunyi. Saya berasa hairan. Dahulu, tidak kira betapa lewat saya tiba, kakak pasti akan menyediakan makan malam dan kami akan berbual mesra. Tetapi hari ini, dia kelihatan cemas seperti orang yang dikejar sesuatu. Sebelum sempat saya bertanya, loceng pintu berbunyi. Dengan wajah yang pucat lesi, kakak menarik tangan saya sambil berkata, cepat masuk dalam almari itu. Kenapa nih kok? Sembunyi dulu. Nanti kakak panggil. Walaupun keliru, saya terpaksa menurut kata-kata kakak. Almari kayu kecil di dalam bilik tidurnya gelap dan berbau hapak. Saya duduk mencangkung, menahan nafas. Melalui celah pintu almari, saya nampak lampu ruang tamu dipasang. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi tapak kasut kakak bergegas ke pintu utama. Pintu dibuka, dan suara abang ipar yang penuh amarah bergema. Buat apa sampai lambat sangat buka pintu nih? Seharian duduk di rumah, itu pun tak boleh buat betul-betul. Kakak menjawab dengan berhati-hati, saya tengah kemas dapur tadi, dengar bunyi loceng terus datang. Abang ipar mendengus dan tidak berkata apa-apa. Saya menahan nafas sambil memerhatikan keadaan. Kakak mendekatinya dengan senyap, menanggalkan kot dan stokingnya, kemudian membancuh teh di dapur. Tetapi, ketika menghulurkan cawan, tangan kakak terketar-ketar, menyebabkan air teh tertumpah dan terkena lengan baju abang ipar. Aduh, macam mana kau buat kerja nih? Memang perempuan tak berguna, jerit abang ipar. Serentak itu, kedengaran bunyi cawan pecah diikuti jeritan kakak yang ketakutan.
Maaf, Bang, saya lapkan sekarang. Pada ketika itu, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Abang ipar menghayunkan tangannya dan menampar pipi kakak dengan kuat. Kakak terus rebah ke lantai sambil memegang pipinya. Wajah saya terasa panas membahang, dan kedua-dua belah tangan saya tergenggam erat. Saya mahu meluru keluar, tetapi saya terpaksa menahan diri karena bimbang jika saya memburukkan lagi keadaan, kakak akan lebih terseksa. Kakak bangun tanpa sepatah kata, mengambil kain buruk dan mengelap tumpahan teh di lantai. Abang ipar, yang masih tidak dapat menahan marahnya, masuk ke dalam bilik air dan menghempas pintu. Barulah kakak perlahan-lahan mendekati almari dan membuka pintunya sedikit. Kakak memandang saya dengan matanya yang merah dan bengkak. Dia dah masuk bilik air. Keluarlah. Saya keluar dari almari dengan tergagap-gagap. Kak, tadi tuh. Kakak memotong kata-kata saya dan meletakkan sepucuk sampul surat di tangan saya. Ambil duit nih dan cepat pergi. Jangan duduk sini lagi. Amir tak nak pergi. Amir nak cakap dengan jantan tuh. Tak payah. Pergi. Kakak tak apa-apa. Ketika saya teragak-agak, kakak menolak saya keluar dari pintu. Ditinggalkan sendirian di koridor yang sejuk, sambil memandang pintu yang ditutup rapat, pikiran saya menjadi kosong. Saya tidak paham mengapa kakak yang begitu bijak dan kuat sanggup menanggung kehidupan seperti itu. Dan saya, yang hanya tahu menumpang hidup dan menerima uang daripadanya dengan cara yang memalukan ini, terasa sangat hina dan pengecut. Tetapi pada masa yang sama, satu pikiran terlintas di kepala saya. Kalau kakak bercerai, macam mana keluarga kita nak hidup? Ibu bapak pasti sedih, dan sumber keuangan aku pun akan terputus. Saya merayau-rayau tanpa tujuan di bawah lampu jalan. Terseksa memikirkan sama ada saya perlu mendedahkan kebenaran yang mengerikan ini atau terus berdiam diri. Saya berdiri kaku di hadapan pintu rumah kakak di tingkat 12 yang tertutup rapat. Pintu sudah berkunci, dan tiada jalan untuk saya kembali berbincang. Sampul berisi uang di tangan saya terasa panas seperti bara api. Ini bukan lagi sekadar uang. Ini adalah maruah kakak yang tercalar, dan bukti luka yang saya tinggalkan tanpa sadar. Daripada menuju ke lift, saya menuruni tangga kecemasan karena tidak mau terserempak dengan sesiapa. Setiap langkah yang saya ambil terasa seperti maruah saya dipijak-pijak. Tidak pernah saya bayangkan akan tiba hari di mana saya terpaksa melarikan diri dari rumah kakak sendiri seperti seorang pencuri. Saya keluar dari kawasan kondominium dan terduduk di sebuah bangku. Sambil bersandar pada dinding, saya termenung memandang kelipan lampu-lampu kuning di kejauhan. Bandar ini riuh rendah, tetapi hati saya terasa kosong. Saya teringat akan kakak saya, wanita gagah yang pernah memikul beban seluruh keluarga kami, kini hidup seperti bayang-bayang di dalam kondominium yang mewah tetapi dingin itu. Saya mengeluarkan telepon bimbit, teragak-agak seketika, lalu menghantar satu mesej ringkas, "Kakak oke?" Beberapa saat kemudian, mesej balasan masuk, "Jangan datang balik. Kakak oke. Maaf sebab tunjuk semua nih." Permintaan maaf itu terasa seperti menikam jantung saya. Mengapa kakak yang perlu meminta maaf? Sepatutnya sayalah yang perlu menunduk malu. Saya bangun, menahan taksi ke terminal Bersepadu Selatan, dan menaiki bus terakhir untuk pulang ke kampung. Di dalam bus, saya tidak dapat melelapkan mata walau sesaat. Kemarahan, simpati, rasa bersalah, dan sikap pengecut saya, semuanya bercampur baur, membuatkan pikiran saya kacau bilau. Saya berasa sangat jijik dengan diri sendiri karena telah melarikan diri dengan uang selepas menyaksikan kakak dipukul oleh suaminya. Apabila tiba di rumah, saya berpura-pura seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Apabila ibu bertanya mengapa saya pulang begitu awal, saya hanya tersenyum paksa dan menjawab, "Kakak bagi duit awal." Lagipun segan nak duduk lama-lama. Ayah, yang mendengar kata-kata saya, mengangguk dengan puas. "Baguslah kakak kau tuh dah matang. Kau pun, guna duit tuh elok-elok, cari kerja yang betul." Saya tidak menjawab apa-apa. Di telinga saya, hanya terngiang-ngiang suara kakak yang lemah, yang dihina sebagai perempuan tak berguna. Saya tidak dapat memutuskan sama ada perlu memberitahu ibu bapak tentang apa yang saya lihat, atau terus berdiam diri seperti yang saya lakukan di dalam almari malam itu. Beberapa hari kemudian, saya bertemu dengan rakan-rakan lama di sebuah kedai kopi di Pekan. Seorang rakan berkata tanpa berpikir panjang, "Dengar cerita abang ipar kau baru beli kereta baru?" Saya hanya tersenyum kelat sambil mengangguk. Seorang lagi rakan menyampuk, "Bestnya keluarga kau, kakak kau kawin dengan orang kaya. Kau pula nak buat apa lepas nih? Jadi buka kafe siber?"
Saya berpura-pura sibuk membelek telepon. Di antara rekan-rekan saya, hanya saya seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Selama beberapa tahun ini, saya hidup dengan bergantung pada sampul uang yang dikirimkan oleh kakak setiap bulan. Seolah-olah simpati daripadanya adalah satu kewajiban yang tidak bernama. Ketika itu, saya teringat akan pandangan mata kakak sebelum dia menolak saya keluar dari pintu. Pandangannya sedih, tetapi tidak merayu. Itu adalah pandangan mata seseorang yang telah bertahan terlalu lama sehingga kehabisan tenaga, tetapi masih berdiri teguh demi orang yang disayanginya. Saya tertanya-tanya, berapa lama lagi kakak mampu bertahan? Malam itu, saya mengeluarkan sampul uang tersebut. Di dalamnya terdapat genap 30.000 dan sekeping nota kecil yang ditulis dengan tergesa-gesa. Amir, kuatkan semangat. Jangan jadi macam kakak, hidup tanpa dapat memilih apa yang kita mahu. Melihat tulisan kakak yang tidak teratur itu, saya dapat meneka maksudnya. Mungkin kakak mahu memberitahu saya, biarlah hidup miskin asalkan bermaruah. Saya mengeluh panjang. Hidup ini tidak semudah yang saya sangkakan. Selama ini, saya pikir cukuplah dengan hidup senang bergantung pada orang lain. Tetapi kini saya sadar, kakak yang tinggal di rumah besar dan mewah milik suaminya yang kaya itu, hidupnya terseksa seperti di dalam penjara. Kalau begitu, apa gunanya kekayaan itu? Keesokan paginya, saya pergi ke rumah Pak Cik saudara saya dan memintanya untuk mengajar saya kemahiran pertukangan kayu. Dahulu, apabila Pak Cik menasihati saya untuk belajar, saya sering mengelak dengan pelbagai alasan. Tetapi kali ini, saya memandangnya dengan bersungguh-sungguh dan berkata, Pak Cik, saya nak belajar buat perabot dari awal. Saya serius. Pak Cik memandang saya lama, lalu tersenyum nipis. Duit pinjam dari kakak dah habis ke? Wajah saya merah padam, tetapi saya mengangguk. Ya, sekarang saya nak cari duit dengan tangan sendiri. Pak Cik mengusap kepala saya dan tidak bertanya lagi. Esok pagi pukul 6 datang bengkel. Kerja ni bukan senang. Hati saya terasa jauh lebih ringan. Apa salahnya bermula dari bawah? Asalkan saya tidak perlu lagi bersembunyi dalam kegelapan, atau menanggung pandangan hina daripada orang lain dan diri sendiri, itu sudah memadai. Malam itu, saya menghantar mesej kepada kakak. Amir dah mula belajar buat perabot. Amir tak nak hidup macam dulu lagi. Kakak membaca mesej itu tetapi tidak membalas. Beberapa menit kemudian, dia menghantar satu emoji hati berwarna merah. Saya tahu, kakak sedang tersenyum. Dalam kegelapan yang sunyi, seberkas cahaya mula kelihatan. Cahaya itu bukanlah sampul berisi 30.000, tetapi kesadaran yang mula timbul secara senyap di dalam diri saya. Semasa kecil, saya pikir kakak adalah orang yang paling kuat di dunia. Dia tidak pernah meninggikan suara atau kelam kabut, tetapi setiap kali ada masalah dalam keluarga, dialah yang akan tampil menyelesaikan segalanya. Ketika ayah cedera semasa bekerja, ibu jatuh pingsan karena terkejut. Di saat semua saudara marah panik, hanya kakak yang tetap tenang. Kakak, yang ketika itu masih di sekolah menengah, membawa saya ke hospital, meminjam uang ke sana kemari, dan membantu kami mengharungi waktu sukar itu. Sejak kecil, kakak tidak pernah menyusahkan sesiapa. Dia pandai belajar dan baik hati, menyebabkan semua orang di kampung menyayanginya. Orang memanggilnya anak yang baik, bijak, dan paling sopan di kampung ini. Tetapi saya tidak tahu bahwa sifat sabarnya itu akan menjadi pedang dua mata. Ketika itu saya masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Saya hanya tahu kakak melanjutkan pelajaran ke Kuala Lumpur, dan selepas tamat pengajian, dia bekerja sebagai akuntan di sebuah syarikat asing. Setiap kali pulang ke kampung, dia akan membawa pelbagai hadiah, pakaian baharu, dan gula-gula untuk anak-anak di kampung. Semua orang memuji, kakak kau memang luar biasa. Suatu hari, kakak membawa pulang seorang lelaki yang tinggi, kemas, dan memandu kereta import yang mewah. Ibu bapak saya gembira seolah-olah menemui emas. Ayah berkata, beginilah sepatutnya anak perempuan. Kalau nak kahwin, biarlah dengan orang yang berkedudukan. Badan sendiri pun senang, keluarga pun tak perlu risau. Hari itu, kakak hanya diam sambil makan. Dia tidak tersenyum seperti biasa. Apabila saya bertanya perlahan, kakak cinta abang tuh ke? Dia tidak menjawab, sebaliknya hanya mengusap kepala saya dan naik ke biliknya. Beberapa bulan kemudian, majelis perkawinan yang gilang gemilang diadakan. Rombongan pengantin lelaki dari Kuala Lumpur tiba dengan deretan kereta mewah, membuatkan semua orang cemburu. Ibu berulang kali berkata, di kampung kita nih, cuma kita saja yang dapat menantu kaya macam nih. Saya juga berasa bangga karena kakak berkahwin dengan keluarga berada.
Tetapi setahun selepas berkahwin, ketika kakak pulang ke kampung untuk satu kenduri, saya sadar sesuatu. Pandangan matanya sudah berbeza. Tidak lagi bersinar seperti ketika dia baru tamat pengajian, dan tiada lagi kegembiraan dalam ceritanya. Kakak sering termenung, makan sedikit, dan mudah terkejut apabila terdengar bunyi yang kuat. Apabila saya bertanya, "Abang ipar layan kakak baik-baik tak?" Kakak tersenyum sedih dan berkata, "Orang kaya nih, cara mereka tunjuk sayang pun dingin sikit agaknya." Ketika itu, saya tidak faham maksudnya. Saya hanya merasakan kakak bukan lagi kakak yang saya kenali dahulu. Selepas kenduri itu, kakak semakin jarang pulang ke kampung. Pernah sekali, ibu mendesaknya pulang melalui telepon, tetapi kakak menolak dengan alasan sibuk bekerja. Ayah marah. Sesibuk manapun, keluarga kena ingat. Dah kawin orang kaya, kampung pun dah lupa agaknya. Saya tahu kakak tidak melupakan kampung. Dia seorang yang tahu asal-usul. Mungkin, dia cuma tidak mahu pulang. Dia tidak mahu sesiapa melihat keadaannya sekarang. Wajah seorang wanita yang mempunyai suami yang berjaya dan rumah yang mewah, tetapi hatinya sepi seperti ranting kering. Kemudian, pada satu ketika, saya pergi ke Kuala Lumpur untuk bertemu kakak. Secara kebetulan, saya ternampak seorang lelaki yang tidak dikenali sedang mundar-mandir di bawah kondominiumnya. Lelaki itu melihat saya dan bertanya, "Adik Aisyah, Amir, kan?" Saya terkejut dan mengangguk. "Saya Hafiz, kawan lama Aisyah." Kami duduk berbual di sebuah kafe berdekatan. Hafiz banyak bercerita tentang zaman sukar kakak semasa di university. Tentang bagaimana kakak bekerja sambilan di kedai buku, memberi tuition, dan memotong rambut rakan-rakannya secara percuma. Dan secara khusus, dia memberitahu bahwa dia adalah bekas kekasih kakak. Dia berkata, dia mahu mengahwini kakak, tetapi keluarganya menentang keras. Ibunya berkata kakak hanyalah seorang perempuan kampung yang tidak setaraf dengan keluarga mereka. Jadi, jantung saya berdegup kencang. Dia memandang ke kejauhan dengan suara yang sebak. "Jadi, Aisyah tinggalkan saya." Tanpa sepatah rungutan, tanpa marah. Dia cuma cakap, "Kalau sebab cinta abang terpaksa buang keluarga, saya tak nak jadi puncanya." Saya terpaku di situ. Kakak pernah mencintai dengan begitu mendalam dan hidup dengan jujur pada perasaannya. Tetapi disebabkan keluarga dan prasangka, dia melepaskan segalanya dan memilih perkawinan tanpa cinta, kononnya demi kedudukan. Barulah saya faham mengapa kakak tidak pernah merungut. Dia sudah terbiasa hidup dalam kesunyian, memikul segalanya sendirian agar tidak menyusahkan orang di sekelilingnya. Saya bertanya kepada Hafiz, "Abang masih sayangkan kakak saya?" Dia tersenyum sedih. "Sayang atau tidak, dah tak penting. Yang penting, kalau Aisyah dalam kesusahan, jangan biarkan dia tanggung seorang diri." Kata-kata itu terasa seperti satu tamparan di pipi saya. Selama bertahun-tahun ini, saya menganggap kakak seperti mesin ATM yang tidak berperasaan. Mengimbas kembali, barulah saya sadar betapa egois dan tidak pedulinya saya. Malam itu, selepas pulang ke rumah, saya mengeluarkan gambar-gambar lama bersama kakak. Dalam setiap gambar, kakak sentiasa tersenyum. Senyuman yang lembut, mata yang bersinar. Saya mengambil sekeping kertas dan menulis satu ayat, "Kakak, maafkan Amir." Saya bercadang untuk melipat nota itu dan menghantarnya kepada kakak bersama satu hadiah. Bukan barang mahal, tetapi sebagai tanda terima kasih dan permohonan maaf yang terlewat daripada seorang adik lelaki yang menganggap kakaknya seorang adiwira yang tidak pernah letih atau sedih. Tetapi saya tahu, ini hanyalah permulaan kepada apa yang bakal berlaku. Seminggu telah berlalu sejak perbualan saya dengan Hafiz, tetapi saya masih tidak dapat menenangkan pikiran. Semua kenangan tentang kakak bermain di kepala saya seperti film gerak perlahan. Saya mula sadar bahwa di sebalik wajah kakak yang tenang, terdapat badai ganas yang tidak pernah dilihat oleh sesiapapun, termasuklah saya, adiknya sendiri. Pada suatu senja, ketika saya sedang melicinkan papan di bengkel pertukangan pakcik, telepon saya tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak dikenali. "Halo, Amir, kan? Saya Hafiz. Kita jumpa di KL hari itu." Saya sedikit terkejut. Saya tidak sangka dia menyimpan nomor saya dan akan menghubungi saya terlebih dahulu. "Saya ada kerja luar di kawasan dekat dengan kampung awak. Boleh kita jumpa sekejap? Saya ada di kedai kopi sentral di tepi jalan besar." Saya membersihkan tangan dan bergegas ke sana dengan basikal. Walaupun hati saya berdebar-debar, ada juga rasa ingin tahu. Hafiz bukan orang asing. Walaupun baru berjumpa sekali, saya berasa selesa dengannya.
Mungkin karena dia benar-benar menyayangi kakak, tidak seperti abang ipar saya sekarang. Kedai kopi sentral itu kecil dan usang, tetapi suasananya sederhana dan selesa. Apabila saya membuka pintu, saya nampak dia duduk di tepi tingkap. Di hadapannya ada secawan kopi ice dan sebuah buku nota yang terbuka. Dia bangun, memberi salam, dan menunjuk ke kerusi di hadapannya. "Duduklah. Dah pesan air?" Selepas bertukar-tukar sapa, saya terus bertanya, "Ada apa-apa yang abang nak cakap dengan saya ke?" Hafiz diam seketika, kemudian pandangannya tiba-tiba menjadi serius. "Amir, pernah tak awak terfikir yang Aisyah mungkin mangsa keganasan rumah tangga?" Saya terpaku. Soalan itu menusuk tepat pada kebenaran yang coba saya nafikan. Ya, saya pernah nampak. Masa saya pergi KL, saya nampak dengan mata kepala sendiri, tapi saya tak tahu nak buat apa. Dia mengangguk seolah-olah faham. Kemudian, dia mengeluarkan sekeping kertas dari buku notanya. "Saya dah bercakap dengan kawan saya yang kerja dalam bidang guaman. Ini alamat sebuah pusat sokongan untuk wanita mangsadera di Kuala Lumpur. Kakak awak boleh dapatkan kaunseling percuma di sana." Saya mengambil kertas itu. "Pusat Perlindungan Wanita Damai, nomor 152, Jalan Ampang, Kuala Lumpur." Tekak saya terasa perit. "Kenapa abang sanggup buat semua ini untuk kakak saya? Hubungan abang berdua kandah?" Hafiz tersenyum, senyuman yang sedih tetapi tidak pahit. "Saya sayangkan Aisyah, dan sejujurnya, perasaan tuh tak pernah hilang. Tapi Aisyah seorang yang hidup untuk orang lain. Bila ibu bapak saya menentang, dia undur diri supaya tak menyusahkan saya. Masa dia nak kahwin dengan suaminya sekarang? Saya tahu dia takkan bahagia. Tapi dia tak pernah cakap apa-apa. Dia percaya perkawinan tuh akan bagi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya." Saya menunduk. Mata saya terasa panas. Seketika, saya terfikir betapa Hafiz dan kakak sangat serupa. Sentiasa berkorban untuk orang lain, dan menyembunyikan penderitaan di sebalik senyuman paksa. "Kakak awak mungkin tak tahu tentang pusat macam ni. Jadi, awak kena beritahu dia. Tapi jangan paksa. Cuma beritahu dia yang dia tak keseorangan." Hafiz mengeluh, lalu menyambung dengan suara yang lembut. "Sebenarnya, ada satu lagi perkara yang masih mengganggu pikiran saya. Selepas Aisyah putus dengan saya, tak lama kemudian dia bertunang dengan suaminya sekarang. Saya dengar berita tuh dari kawan-kawan. Masa tuh, saya masih percaya yang saya boleh pujuk ibu bapak saya. Saya nak telepon dia, tapi berita perkahwinan dia sampai dulu. Malam tuh, saya mabuk dan salahkan diri sendiri. Saya terfikir, mungkin dia tak pernah cintakan saya pun. Saya tak tanya dia, tak sanggup. Bila kami jumpa balik, dia dah jadi istri orang. Kami terserempak di pasar raya. Aisyah hanya senyum dan tunduk hormat macam orang biasa. Tapi matanya sedih. Masa tuh saya sedar, Aisyah memang cintakan saya. Tapi dia pilih jalan yang kurang menyakitkan orang di sekelilingnya. Saya menggenggam kertas di tangan saya dengan erat. Tiba-tiba, saya rasa saya perlu melakukan sesuatu. Bukan karena simpati pada kakak, tetapi karena sudah terlalu lama saya buta di hadapan penderitaan darah daging sendiri. Kakak telah terlalu banyak berkorban. Kini, giliran orang lain untuk bertindak. Dalam perjalanan pulang, saya singgah di sebuah kedai gambar lama di Pekan dan meminta untuk mencetak semula sekeping gambar lama. Gambar yang diambil ketika saya berumur 10 tahun bersama kakak. Dalam gambar itu, kakak memakai kemeja putih, rambutnya diikat kemas, sambil memegang tangan saya. Dia tersenyum ceria seperti cahaya matahari di awal pagi. Di belakang gambar itu, saya menulis dengan kemas. "Kalau satu hari nanti kakak rasa kakak bukan lagi diri kakak, ingatlah betapa berani dan cantiknya kakak selama ini." Saya membungkus gambar itu dengan berhati-hati dan memasukkannya ke dalam sampul surat bersama kertas yang mengandungi alamat pusat sokongan wanita. Kemudian, saya menghantarnya kepada kakak melalui pos. Tanpa nama pengirim, hanya 3 perkataan di belakang sampul, "Daripada adikmu." Saya tidak tahu bagaimana kakak akan bertindak balas. Tetapi saya percaya, jauh di sudut hatinya, masih ada bara api yang tersisa, yang akan menyala semula dengan hanya sedikit tiupan angin. Beberapa hari selepas menghantar surat itu, saya berasa gelisah seperti duduk di atas duri. Saya tidak tahu sama ada kakak sudah menerima surat itu, sudah membacanya, atau apa yang difikirkannya. Saya sudah terlalu terbiasa dengan sikap kakak yang hanya berdiam diri walaupun ketika hatinya paling terluka. Kesabarannya itu adalah kekuatannya, tetapi juga belenggunya. Pagi itu,
Ketika saya sedang memotong kayu di bengkel, telepon saya berdering. Kode kawasan yang tidak dikenali. Hello. Talian senyap selama beberapa saat, kemudian kedengaran suara yang biasa didengar tetapi tertahan. Amir, nih kakak. Saya hampir terlepas telepon bimbit saya. Kakak menelepon saya. Kakak oke? Saya tergagap-gagap. Surat tuh, kau yang hantar, kan? Saya menelan air liur dan menjawab dengan berhati-hati. Ya, maaf tak beritahu awal-awal. Kakak diam seketika, lalu mengeluh. Gambar yang kau hantar tuh, kakak dah lupa pun ada gambar macam tuh. Bila tengok muka kakak dalam gambar tuh, rasa macam bukan kakak. Dulu kakak pernah senyum sebahagia tuh ke. Tekak saya terasa sendat. Saya mahu berkata sesuatu, tetapi tidak dapat mencari perkataan yang boleh menenangkan tanpa membuatnya menangis. Dan alamat tuh, sambung kakak. Kakak belum pergi lagi, tapi dah simpan dalam telepon. Saya mengetap bibir. Itu sudah cukup. Itu sudah satu kemajuan yang besar. Kakak berhenti seketika, lalu berkata, Amir, kalau satu hari nanti, kakak nak pergi dari sini. Kau sudi terima kakak tak? Walaupun saya tahu kakak tidak dapat melihatnya, saya mengangguk. Bila-bila masa, kakak datang saja. Pintu rumah kita sentiasa terbuka. Amir pun sama. Buat pertama kalinya, saya terdengar sayup-sayup esakan kakak di hujung talian. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, kakak menamatkan panggilan. Saya duduk termenung di bengkel yang penuh dengan habuk kayu. Pikiran saya berkecamuk. Malam itu, saya membuka laman sosial kakak. Sudah lama saya tidak melihatnya karena kakak jarang mengemas kini akunnya. Laman utamanya kebanyakannya dipenuhi gambar masakan, resipi, atau gambar anak lelakinya, anak saudara saya, yang bersekolah di Tadika. Sambil menatal album gambar, saya terjumpa satu album baharu yang dimuat naik sehari sebelumnya. Hanya ada satu gambar tanpa sebarang kapsien. Gambar itu menunjukkan kakak dari belakang, sedang berada di dapur. Cahaya matahari yang samar-samar masuk melalui tingkap, menyinari belakang badannya yang kurus. Rambutnya diikat tinggi, badannya sedikit membongkok, dan tangannya sedang membasuh pinggan. Dan di bingkai tingkap, terdapat sekeping gambar lama gambar yang saya hantar. Saya mengezoom gambar itu, dan ternampak satu bingkai gambar yang pecah tergantung di dinding. Itu adalah gambar perkawinan kakak dan abang ipar. Kacanya retak dan gambarnya sudah pudar, tetapi kakak tidak menanggalkannya atau menggantikannya. Saya tidak tahu sama ada perlu gembira atau bimbang. Mungkin itu adalah isyarat bahwa kesabaran kakak sudah sampai ke penghujungnya. 2 hari kemudian, satu panggilan video masuk melalui WhatsApp daripada akun yang tidak dikenali. Tanpa berpikir panjang, saya menekan butang jawab. Muncul wajah kakak tanpa sebarang solekan. Matanya sedikit bengkak, tetapi pandangannya lebih jelas berbanding sebelum ini. Amir, kakak ada benda nak tunjuk. Kakak menghalakan kamera ke arah meja makan. Di atas meja, terdapat sebuah telepon bimbit yang sedang memainkan file rakaman suara selama 23 menit. Di dalamnya, suara abang ipar kedengaran dengan jelas. Kau siapa nak lawan aku? Perempuan mandul macam kau ni sampah tak berguna. Budak tu anak saudara aku, jangan nak fikir bukan-bukan. Mendengar itu, darah saya terasa menyirap ke kepala. Kakak bukan sahaja dihina dan dipukul, kini dia dituduh sebagai seorang istri yang cemburu, yang mencurigai hubungan suaminya dengan anak saudaranya sendiri. Bila kakak rakam nih, suara saya bergetar. Semalam, lepas makan malam, kakak letak telepon bawah bantal, dan borak macam biasa. Jadi apa kakak nak buat sekarang? Kakak mengangkat mukanya. Buat pertama kalinya, saya melihat cahaya seperti itu di matanya. Cahaya yang tegas dan penuh tekad. Kakak nak failkan cerai. Kata-kata itu bergema seperti guru di langit yang cerah. Saya terpaku. Kakak, serius? Iya, serius. Kakak dah tak sanggup hidup dalam rumah yang penuh dengan air mata nih. Tapi sebelum pergi, kakak kena buat persediaan. Kakak tak boleh keluar sehelai sepinggang dengan anak. Saya tahu kakak sudah bertahan terlalu lama, dan pada masa yang sama, saya juga tahu betapa bijaknya dia. Dia tahu apa yang diperlukannya dan apa yang perlu dilakukannya. Dan yang paling penting, kali ini, dia tahu saya ada di sisinya. Ada apa-apa yang Amir boleh tolong? Saya bertanya. Kakak mengangguk perlahan. Bila kakak pergi nanti, kakak nak kau jadi orang pertama yang sambut kakak. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya mencari di YouTube tentang cara menangani keganasan rumah tangga, persediaan sebelum bercerai, dan cara mendapatkan hak penjagaan anak. Saya tidak dapat mengembalikan masa muda kakak,
Tetapi saya boleh menemaninya berjalan hingga ke penghujung perjalanan yang menyakitkan ini. Agar kakak tidak lagi keseorangan apabila dia melepaskan belenggu itu. Saya sekali lagi mengeluarkan gambar lama itu. Gambar yang saya hantar kepada kakak. Di dalamnya, kakak mempunyai mata yang jernih dan senyuman seperti cahaya matahari. Saya berjanji pada diri sendiri, kakak akan tersenyum seperti itu lagi. Dan kali ini, saya akan melindungi senyuman itu dengan segala yang saya ada. Lebih seminggu telah berlalu sejak panggilan telepon yang menentukan itu. Setiap hari saya lalui dengan perasaan cemas, bercampur antara harapan dan ketakutan. Kakak tidak menghubungi saya lagi, dan saya juga tidak berani meneleponnya terlebih dahulu. Saya takut jika soalan saya akan membuatnya teragak-agak atau terbeban. Bagi seseorang yang telah lama menanggung luka, desakan sekecil apapun boleh menjadi titisan terakhir yang melimpahkan cawan. Ia boleh membuatkan orang yang baru hendak bangun terduduk semula. Pada suatu petang Sabtu, ketika saya sedang menyusun kayu di halaman bengkel, sebuah taksi yang biasa dilihat berhenti di hadapan rumah. Saya hanya memandang kosong, kemudian terpaku di situ. Pintu kereta dibuka, dan kakak turun sambil memegang tangan anak saudaranya, Zikri. Anak saudara saya memeluk sebuah anak patung beruang yang telinganya terkoyak sebelah dan memakai selipar biru. "Kakak, dah sampai?" Saya terkeluar kata-kata tanpa sedar. Kakak tersenyum. Senyuman yang asing, tidak lagi kelihatan cemas seperti dahulu. Mungkin karena dia tidak perlu lagi memainkan peranan sebagai istri yang patuh di hadapan sesiapapun. Ya, datang nak berehat beberapa hari. Ibu yang berada di dalam rumah, terkejut dan berlari keluar. Ya Allah, datang tak beritahu. Tambang taksi kan mahal, kenapa tak telepon dulu? Kakak tidak menjawab, sebaliknya hanya berkata dia letih dan mahu berehat. Saya bergegas mengangkat bagnya. Tangan kakak yang memegang beg pakaian itu bergetar sedikit. Jelas sekali itu bukan karena letih, tetapi kesan luka yang belum sembuh. Ketika kakak masuk untuk mandi, saya senyap-senyap pergi ke belakang rumah untuk mengambil air. Dalam perjalanan pulang, saya secara tidak sengaja melihat pintu bilik kakak sedikit terbuka. Di dalamnya, gaun sutra berwarna kuning air yang baru ditukar oleh kakak tergantung di penyangkut. Kain lembut itu renyuk, bahagian bahunya terkoyak, dan terdapat tompok-tompok ungu dan biru yang merebak seperti lebam. Saya terpaku di situ. Tanpa perlu berkata apa-apa, saya tahu lelaki itu masih belum berhenti. Malam itu, saya sengaja makan dengan perlahan, mencari peluang untuk berbual. Ibu bapak masih tidak mengesyaki apa-apa. Ibu dengan polosnya bertanya, "Suami kau mana? Kenapa tak datang sekali?" Kakak berhenti menyuap seketika, lalu menjawab dengan tenang, "Dia ada kerja luar tiba-tiba." Ayah mengangguk. Orang jadi bos memang banyak kerja, tapi istri dengan anak kena jaga juga. Kau pun, Amir, bila kawin nanti, kena buat macam tuh. Tekak saya terasa perit, tidak dapat menelan nasi. Di kepala saya, hanya ada satu soalan yang menyakitkan. Kalau ibu bapak tahu kebenarannya, adakah mereka akan berpihak pada kakak? Selepas makan malam, ketika ibu membasuh pinggan dan ayah menonton berita, saya senyap-senyap mengetuk pintu bilik kakak. Kakak sedang menidurkan Zikri. Lampu tidur berwarna kuning menerangi wajahnya yang cengkung. "Kak, boleh Amir masuk?" Kakak mengangguk. Saya duduk perlahan di ujung katil dan merendahkan suara. "Amir nampak gaun tuh." Kakak mengetap bibir dan tidak berkata apa-apa. Seketika kemudian, dia mengeluh sangat perlahan. "Tak apa, sekarang betul-betul tak apa dah. Nak beritahu ibu bapak, tak payah. Mereka takkan faham. Mereka cuma akan fikir kakak ni istri jahat yang tinggalkan suami. Mereka perlukan alasan yang lebih mudah diterima daripada kebenaran yang kejam." Saya menunduk. Saya faham. Bagi ramai orang, terutamanya generasi lama, perceraian adalah sesuatu yang lebih memalukan daripada menumpahkan darah. Penderitaan yang tidak kelihatan tidak dianggap sebagai penderitaan. Amir dah cari maklumat. Peguam, rumah perlindungan sementara, isu hak penjagaan anak, apa saja yang kakak perlukan, cakap saja. Kakak menoleh ke arah saya, matanya berair. "Terima kasih, Amir. Buat pertama kali, kakak rasa ada tempat untuk bergantung." Saya coba tersenyum agar kakak tidak perasan yang saya juga mahu menangis. "Amir kan adik kakak. Kalau kakak pun Amir tak boleh jaga, Amir nih manusia apa?" Kakak menggenggam tangan saya dengan sangat erat. Pada ketika itu, saya nampak dengan jelas api yang telah padam selama bertahun-tahun di matanya, kini menyala semula. Dia bukan lagi kakak yang patuh dan lembut seperti air. Dia adalah seorang wanita yang mengenali kesakitan,
tahu bagaimana untuk bangkit, dan tahu bagaimana untuk melindungi dirinya sendiri. Keesokan paginya, kakak awal-awal lagi pergi ke pasar. Ibu gembira, menyangka anaknya akan memasak rendang kegemarannya. Kakak mengangguk dan tersenyum, tetapi pandangan matanya sangat sedih. Saya berdiri di sebelahnya dan berbisik perlahan, "Kak, tak perlu paksa diri lagi." Kakak hanya mengangkat bahu sebagai jawaban, tetapi saya tahu dia faham maksud saya. Tengah hari, ketika semua ahli keluarga sedang tidur, kedengaran bunyi telepon dari bilik kakak. Saya tidak berniat untuk menjawabnya, tetapi apabila terpandang nama pemanggil di skrin, saya terhenti. "Lelaki itu." Kakak menjawab panggilan itu. Saya berhenti di luar pintu. Kedengaran suara kasar abang ipar. "Apa maksud kau balik kampung? Aku tak benar kan? Kan, kau nak heret keluarga aku sekali dalam hal ini?" Suara kakak sangat tenang. "Saya nak balik rumah mak saya, perlukan kebenaran awak ke?" Dan sekali lagi awak ugut saya akan hantar rakaman suara tu pada peguam. Talian di seberang senyap seketika. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi seperti orang mengetap gigi, dan panggilan ditamatkan. Kakak membuka pintu dan keluar. Dia tidak terkejut melihat saya berdiri di situ. Kakak memandang saya dan berkata perlahan, "Kakak dah sedia, Amir?" Saya mengangguk. Jantung saya berdegup kencang. Saya tahu, satu babak baru dalam hidup kakak akan bermula, dan kali ini, dia tidak akan berjalan sendirian. Sejak kakak pulang ke rumah, suasana di rumah menjadi lebih tenang, tetapi pada masa yang sama, ada satu ketegangan yang terasa seperti bara api sebelum padam. Ibu bapak masih menyangka kakak hanya pulang untuk berehat beberapa hari. Ibu sibuk bercerita kepada orang kampung bahwa anaknya membawa pulang banyak hadiah dan uang dari Kuala Lumpur. Ayah pula asyik membelek-belek jam tangan pemberian kakak dengan bangga. Hanya saya yang tahu kepulangan kali ini bukan karena rindu atau cuti. Kakak sedang merancang untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Kehidupan yang kelihatan indah tetapi sebenarnya seperti sangkar emas yang berkarat dan menyesakkan. Malam itu, semua ahli keluarga tidur awal. Saya berbaring di katil, tidak dapat tidur. Bunyi cengkerik di luar bercampur dengan bunyi nafas Zikri yang nyenyak di katil sebelah. Saya mahu ke perigi untuk membasuh muka, tetapi terdengar suara bisikan dari bilik kakak. Dinding di antara dua bilik tidur kami hanyalah papan nipis, dan ada satu celah kecil yang saya ketahui sejak kecil. Saya melekapkan telinga ke dinding. Kedengaran suara kakak yang serak seperti menahan tangis. "Bolehkah aku mulakan semula?" Seketika kemudian, suara seorang wanita lain menjawab, "Mungkin kawan kakak, akak kena mula semula, bukan sebab akak lemah, tapi sebab akak tak layak hidup macam tu. Tapi kalau aku bercerai, apa keluarga akan fikir? Semua akan salahkan aku sebab tak dapat pertahankan kebahagiaan. Biar kena salahkan, asalkan dapat hidup ikut cara sendiri. Itu lebih baik daripada hidup menunduk dalam tangisan seumur hidup. Akak tak boleh harapkan orang lain faham kalau akak terus berkorban. Kalau akak terus diam, tak ada siapa yang akan tahu." Suara kakak bergetar. "Aku tahu. Tapi ibu bapa, kau, Zikri, semua buat aku risau. Sama macam akak sayangkan mereka, akak kena sayangkan diri sendiri dulu. Akak bukan mesin cetak duit, bukan perisai keluarga. Akak seorang manusia, seorang wanita. Akak layak disayangi." Saya berpaling dan terduduk di lantai yang sejuk. Mulut saya terasa pahit. Selama bertahun-tahun ini, kakak tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Saya berbangga dengan kakak yang bijak, yang berkahwin dengan orang kaya, yang tinggal di Kuala Lumpur, dan yang menghantar uang setiap bulan seperti mesin ATM. Tetapi tidak pernah sekalipun saya bertanya, "Kakak, bahagia tak?" Keesokan paginya, saya berpura-pura mahu memetik sayur di kebun dan keluar senyap-senyap. Sebenarnya, saya sedang berpikir panjang. Saya mahu bertanya terus kepada kakak, apa yang Amir boleh tolong? Tetapi saya tidak tahu bagaimana mahu memulakannya tanpa membuatkan dia berasa terbeban atau dikasihani. Ketika matahari baru terbit di sebalik rimbunan buluh, saya nampak kakak keluar ke halaman sambil mendukung Zikri. Anak itu, yang hanya biasa tinggal di kondominium berhawa dingin, berlari-lari di halaman yang penuh cahaya matahari, ketawa riang dengan kakinya yang comot. Kakak memandang anaknya dengan pandangan yang sangat lembut. Saya mendekatinya dan berkata, "Kakak, Amir dah dengar." Kakak terkejut dan menoleh. "Perbualan telepon malam tadi." Selepas diam seketika, kakak mengangguk perlahan. "Kau rasa macam mana?" Saya menarik nafas dalam-dalam. "Amir rasa kakak patut pergi.
Bukan sebab kakak lemah, tapi sebab kakak dah terlalu lama menjadi kuat dalam kesunyian. Kakak ketawa. Buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya mendengar suara ketawa kakak yang tidak bercampur dengan air mata. Kakak menarik tangan saya dan duduk di pangkin, tempat kami selalu makan es krim semasa kecil. Amir, kau dah betul-betul dewasa. Kalau tak dewasa sekarang, bila lagi? Saya tersenyum dan menunduk. Kak, maafkan Amir. Selama ini Amir terlalu kebudak-budakan. Kakak menggenggam tangan saya selembut bayu. Kakak tak pernah salahkan kau. Kakak cuma takut satu hari nanti kau akan hidup macam kakak, terpaksa berkorban dan menanggung segalanya dalam diam, seolah-olah itu satu kewajiban. Kata-kata itu menusuk jantung saya seperti jarum. Kakak akan pergi, Amir. Tapi kakak takkan lari. Kakak akan bercerai secara terhormat, dapatkan hak penjagaan anak, dan mulakan hidup baru di kampung kita. Di sini. Kakak mengangguk. Ya. Di sini ada ibu bapa, ada kau. Walaupun sederhana, tapi penuh keikhlasan. Tiba-tiba, saya rasa mahu memeluk kakak. Sama seperti ketika saya pulang menangis selepas dipukul oleh kawan semasa kecil, dan kakak memeluk saya. Petang itu, kakak membawa Zikri ke pasar. Saya senyap-senyap menelepon bekas kekasihnya, Hafiz. Abang, kakak saya dah buat keputusan. Terima kasih sebab tolong. Hafiz berkata dengan suara yang rendah, Aisyah layak dapat yang lebih baik. Dan Amir, awak seorang adik yang sangat baik. Jangan biarkan kakak awak keseorangan lagi. Saya menggenggam telepon dengan erat. Takkan. Sekarang saya akan sentiasa ada di sisi kakak. Saya memandang ke langit. Cahaya matahari semakin pudar di sebalik rimbunan buluh. Angin petang bertiup membawa bau tanah. Hati saya terasa anehnya tenang. Mungkin karena apabila seorang wanita memutuskan untuk bangkit dari luka, itu bukan lagi satu pelarian, tetapi permulaan kepada kehidupan yang lebih cerah dan gagah. Dan saya tahu, sebagaimana kakak menjaga saya sepanjang zaman kanak-kanak saya, kini giliran saya untuk menjadi teman seperjalanannya. Selepas makan tengah hari, saya melihat kakak menjemur tilam di halaman. Katanya, katil perlu bersih untuk Zikri bermain. Tetapi saya tahu, kakak sedang mencari ruang untuk dirinya sendiri, sebagai persediaan untuk membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Persediaan untuk melepaskan kehidupan yang penuh penghinaan selama bertahun-tahun. Ibu, yang menyangka kakak akan tinggal lama, gembira dan mengeluarkan tilam musim sejuk juga. Kau pergi beli cat sikit. Sementara kakak kau ada nih, kita cat bilik dia biar cerah sikit. Saya tersenyum pahit. Ibu langsung tidak tahu bahwa setiap bata dan setiap penyangkut baju di rumah ini akan menjadi saksi kepada satu permulaan yang baru. Ia bukan satu kepulangan, tetapi satu kelahiran semula. Malam itu, ketika semua ahli keluarga sudah tidur, saya terjaga karena bunyi samar-samar dari bilik kakak. Saya menyelak langsir dan melekapkan telinga ke dinding. Kedengaran bunyi seperti sesuatu dikeluarkan dari bawah katil dengan berhati-hati. Apabila saya mengetuk pintu, kakak membukanya. Di tangannya ada sebuah kotak kayu lama. Kotak yang dibawanya semasa berkahwin. Saya ingat dengan jelas. Ketika itu, kakak memanggilnya kotak kenangan, dan di dalamnya penuh dengan barangan kecil dari zaman university. Duduklah, kata kakak perlahan. Tadi dengar bunyi, ingatkan kakak perlukan apa-apa? Saya tersenyum. Kakak duduk di lantai dan meletakkan kotak itu di atas ribanya. Mari duduk sini, Amir. Ada benda kakak nak tunjuk. Saya duduk berhadapan dengannya. Apabila kakak membuka penutupnya, terhidu bau kayu lama bercampur bau kertas yang pudar. Di dalamnya, terdapat barangan lama yang menyimpan secebis kisah hidup kakak. Sepucuk sapu tangan merah jambu dengan sulaman huruf A. Hadiah hari jadi kakak yang ke-18, yang saya beli dengan uang upah bekerja di kebun. Sebuah diari kecil bersampul baldu merah. Hujungnya sudah haus. Sebuah kantung kain berisi setem-setem lama yang dikumpul oleh kakak semasa sekolah menengah. Saya mengangkat setiap barang satu persatu, hati saya terasa sebak. Kakak membuka diari itu dan berhenti di pertengahan. Di halaman itu, tertulis dengan tulisan yang lembut, hari perkawinan. Aku tidak menangis, tidak juga ketawa. Aku tidak tahu sama ada ini kebahagiaan, tetapi aku tahu seluruh keluarga mengharapkan kebahagiaan untukku. Jadi, aku akan coba sedaya upaya untuk hidup dengan baik. Kakak menghulurkan diari itu kepada saya. Saya membaca beberapa baris lagi, hati saya terasa berat. Hari pertama di rumah mentua, semuanya asing. Ibu mentua memandangku dari atas ke bawah, tanpa memberi salam.
Suami hanya berkata, pandai-pandailah sesuaikan diri. Tiba-tiba, aku rasa sangat sunyi. Saya menyelak beberapa halaman lagi. Terdapat satu halaman dengan kesan comotan. Saya tidak tahu sama ada ia air hujan atau air mata. Hari pertama dia menampar pipiku. Aku terpaku. Dia meminta maaf. Katanya karena tertekan dengan kerja. Aku memaafkannya. Karena aku punya anak, keluarga, dan marwah. Tetapi sesuatu di dalam hatiku telah mati. Saya tidak sanggup membaca lagi. Saya meletakkan diari itu dan mengangkat muka. Mata kakak juga merah. Kenapa kakak masih simpan semua nih? Untuk ingatkan diri kakak bahwa kakak pernah hidup, pernah mencintai, dan pernah percaya. Dan untuk berjanji pada diri sendiri, kakak takkan kembali ke sana lagi. Saya menggenggam tangan kakak dengan erat. Amir takkan biarkan kakak undur walau selangkah pun. Kakak mengangguk perlahan sambil mengetap bibir. Terima kasih. Kalau bukan sebab kau, mungkin sampai sekarang kakak masih pikir kakak patut hidup macam tuh. Saya terpaku. Selama bertahun-tahun, saya hidup dengan egois. Membiarkan kakak bertahan sendirian, hanya tahu menadah tangan meminta uang, tanpa pernah bertanya, kakak, seronok tak hidup macam tuh? Mungkin saya takut mendengar jawabannya. Kakak memasukkan semula kotak itu ke dalam beg pakaiannya. Tidak lagi disembunyikan di bawah katil. Kini, kakak tiada apa-apa lagi untuk disembunyikan. Amir, kakak nak tanya jujur, kalau kakak failkan cerai, ibu bapak akan benci kakak tak? Saya memandangnya dengan serius. Mungkin pada mulanya. Tapi lama-kelamaan, mereka akan faham. Kakak bukan tinggalkan suami, tapi selamatkan diri sendiri. Kakak tersenyum, senyuman yang rapuh tetapi tegas. Kalau macam tuh, kakak akan pergi. Bila? Saya bertanya. Seminggu lagi. Bila semua dokumen dah sedia. Saya mengangguk. Hati saya juga sudah bersedia. Malam itu, saya membuka telepon dan menulis diari ringkas untuk diri sendiri. Hari ini, kakak membuka semula kotak yang telah berhabuk selama bertahun-tahun. Di dalamnya, ada kenangan, kesakitan, dan sebahagian daripada zaman mudanya yang dipijak-pijak. Tetapi aku percaya. Kakak telah menutup masa lalu dan membuka lembaran baru. Dan adik lelaki yang egois dan tidak peduli ini, kini akan menjadi orang yang menjaga kakak dalam perjalanan itu. Saya memadamkan lampu dan menutup mata. Malam itu, saya bermimpi. Kakak memakai baju putih, berjalan di atas sawah padi yang keemasan. Di tangannya, dia memegang tangan Zikri. Di hadapan mereka, terbentang cahaya yang gemilang seperti fajar di pagi hari, cahaya kebebasan dan permulaan. Seminggu berlalu sekelip mata. Setiap hari, kakak bangun awal, menjaga Zikri, pergi ke pasar, dan memasak sambil berbual mesra dengan ibu. Tiada siapa di rumah yang tahu bahwa kakak sedang senyap-senyap bersedia untuk satu perpisahan. Ia bukan satu pelarian, tetapi satu rancangan untuk mendapatkan semula kehidupannya. Saya masih bekerja di bengkel pertukangan, tetapi telepon sentiasa di sisi. Hati saya terasa membara. Pikiran untuk bersemuka dengan abang ipar yang telah memukul dan melayan kakak seperti hamba, membuat darah saya mendidih. Pada hari Sabtu tengah hari, ketika seluruh keluarga sedang bersiap untuk makan, telepon kakak berdering. Di skrin, hanya tertera lelaki itu. Kakak memandang skrin seketika, lalu menjawab panggilan itu dan berjalan keluar ke halaman. Saya senyap-senyap mengikutinya dan bersembunyi di sebalik dinding dapur. Kakak berdiri tegak di sebelah pokok pisang dan berkata dengan suara yang dingin, "Saya takkan balik, awak buatlah apa awak nak. Tapi sekali lagi awak datang rumah ibu bapak saya, dan buat kecoh, saya akan dedahkan rakaman suara dan saman awak. Ini bukan ugutan, ini pemberitahuan." Kakak menamatkan panggilan. Matanya merah. Saya mendekatinya dan meletakkan tangan di bahunya. "Biar Amir cakap dengan jantan tuh." "Tak payah, Amir." "Tak boleh, Kak. Kakak dah terlalu lama diam, sekarang giliran Amir." Malam itu, saya menghantar message terus kepada abang ipar. "Saya adik Aisyah, esok turun ke kampung, jumpa saya. Kalau masih ada marwah sebagai lelaki, jangan lari." Tidak sampai 10 menit, message balasan masuk. "Esok aku datang." "Nak jumpa di mana?" Saya menghantar alamat sebuah tempat di hujung kampung yang sunyi dan tidak menarik perhatian. Kemudian, saya masuk tidur, tetapi tidak dapat melelapkan mata sepanjang malam. Keesokan paginya, saya bangun awal, tidak bersarapan, dan memakai kemeja putih yang bersih serta topi baseball. Ketika hendak keluar rumah, saya membuka pintu bilik kakak dan berkata perlahan, "Amir pergi bincang saja."
takkan gaduh. Tapi kalau dia cakap benda yang bukan-bukan, Amir pun takkan diam. Kakak, yang sedang termenung memandang halaman, mengangguk. Saya tidak bertanya lagi dan keluar rumah dengan tekad yang tidak pernah saya rasai seumur hidup saya. Pukul 8 pagi, saya tiba di kafe. Abang ipar tiba 10 menit kemudian, masih kelihatan kemas, dengan kemeja kelabu, kasut berkilat, dan pandangan mata yang dingin seperti biasa. Tetapi anehnya, hari ini dia datang seorang diri, tanpa pemandu atau kereta. Saya menegakkan badan dan menunggunya datang ke meja. Abang ipar menarik kerusi dan duduk di hadapan saya. Tanpa memberi salam, dia tersenyum sinis. Kenapa nak jumpa aku? Adik ipar aku nih dah besar agaknya. Saya coba mengekalkan ketenangan. Saya nak cakap terus terang tentang masalah kakak. Aisyah dah mengadu apa-apa pada kau agaknya. Kakak tak perlu cakap apa-apa. Saya nampak dengan mata kepala sendiri awak pukul dia. Dan saya dah dengar rakaman suara awak hina dan ugut dia. Dia ketawa kuat. Oh, itu rupanya, perempuan nih, kena marah sikit pun dah kata ganas. Kau nih budak lagi, rupanya. Di bawah meja, saya menggenggam penumbuk, tetapi suara saya tetap tenang. Kakak saya bukan lagi boneka awak. Dia akan bercerai, dan di mahkamah nanti, sayalah orang pertama yang akan berdiri di sisinya. Wajah abang ipar mengeras. Dia mencondongkan badannya ke hadapan dan berkata dengan menekan setiap perkataan, kau boleh buat apa? Budak kampung macam kau nih, ada kelayakan apa nak cakap macam tu pada aku? Saya tersenyum di hujung bibir. Kelayakan sebagai seorang adik, dan sebagai seorang lelaki yang tahu menghormati wanita. Kalau awak seorang manusia yang betul, awak takkan pukul istri awak, atau anggap anak awak macam perhiasan. Dia bangun dan menghentak meja dengan tangannya. Cawan kopi terbalik, aku bagi amaran. Sekali lagi kau masuk campur urusan keluarga aku, kau siap. Saya juga bangun. Sambil memandangnya tepat di mata, saya berkata, keluarga awak, jangan salah faham. Kakak saya bukan bayang-bayang dalam rumah tu. Mulai sekarang, kakak akan tentukan hidupnya sendiri, dan saya akan bersama dia sampai akhir. Dia memandang saya dengan mata yang penuh kebencian selama beberapa saat, lalu berpaling dan berjalan pergi. Saya tidak mengejarnya, tidak juga berasa takut. Di dalam hati saya, ada satu keyakinan yang teguh. Manusia seperti itu tidak akan dapat menyakiti kakak lagi. Apabila saya pulang ke rumah, kakak sedang membasuh rambut Zikri di halaman. Air mengalir perlahan, dan Zikri ketawa riang apabila buih sabun masuk ke matanya. Kakak mengangkat muka dan memandang saya. Tanpa bertanya apa-apa, dia hanya mengangguk perlahan. Saya tahu kakak faham. Pertarungan telah berakhir, dan kakak tidak lagi keseorangan. Malam itu, ketika seluruh keluarga sedang makan, kakak meletakkan penyepitnya dan memandang ibu bapa. Ada benda saya nak cakap. Saya dah buat keputusan untuk bercerai. Meja makan menjadi sunyi sepi. Ibu terlepas penyepitnya dan matanya terbeliak. Apa? Wajah ayah mengeras. Kau dah gila ke? Pagi tadi elok-elok saja, sekarang nak bercerai pula. Dia ada buat benda tak elok pada kau ke? Kakak memandang ibu bapa dan berkata dengan suara yang rendah tetapi tegas. Bukan gila, tapi baru sedar. Saya dah terlalu lama hidup untuk orang lain. Sekarang, saya nak hidup untuk diri saya dan anak saya. Ibu mula menangis. Nanti apa orang kampung kata? Mana nak letak muka keluarga kita? Saya meletakkan mangkuk nasi saya. Ayah, ibu, kebahagiaan anak lebih penting daripada cakap-cakap orang. Kakak dah cukup menderita. Sekarang kita kena bagi dia peluang untuk hidup dengan baik. Rumah kembali senyap. Kakak menunduk sambil menggenggam kedua-dua belah tangannya. Tetapi saya tahu, kakak lebih kuat berbanding sebelum ini. Di luar, hujan pertama mula turun dengan senyap. Hujan itu seolah-olah membersihkan segala debu, bersama dengan penderitaan yang telah berlarutan sekian lama. Saya percaya, hujan ini adalah permulaan untuk cahaya matahari yang baru. Malam itu, selepas kakak mengisytiharkan perceraiannya kepada ibu bapa, rumah diselubungi kesunyian yang berat. Ibu tidak dapat tidur sepanjang malam, senyap-senyap mengesat air mata. Ayah pula hanya diam menghisap rokok di halaman. Saya dan kakak, seorang berasa lega, seorang lagi berasa berat hati, tetapi kami berdua tahu badai ini masih belum reda. Keesokan paginya, kakak bertolak ke rumah mentuanya untuk mengambil baki dokumen. Katanya, dia akan pulang separuh hari, tanpa berkata apa-apa lagi. Saya mahu mengikutinya, tetapi kakak menghalang. Kau duduk rumah dengan Mak,
biar kakak pergi seorang. Saya berasa tidak sedap hati. Firasat buruk seperti sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Pukul 10 pagi. Ketika saya sedang menggilap sebuah meja kayu di bengkel, telepon berdering. Nomor kakak. Halo, kak. Dah nak balik ke? Di seberang talian, kedengaran suara seorang wanita yang tidak dikenali, cemas dan ketakutan. Encik nih keluarga Puan Aisyah ke? Puan Aisyah jatuh tangga, sekarang ada di ward kecemasan hospital daerah. Saya jiran sebelah, nampak dia terbaring, terus bawa ke sini. Tangan saya bergetar, hampir terlepas telepon. Kakak saya macam mana? Saya menjerit. Tak tahu lagi, dokter tengah periksa. Cepat datang. Saya berlari pulang seperti orang gila dan menjerit, Mak, kakak jatuh. Ibu, yang sedang menjemur padi di halaman, terus melepaskan dulang dan terduduk, kakinya lemah. Kami bergegas ke hospital dengan motosikal. Sepanjang perjalanan, saya coba menelepon kakak, tetapi tiada siapa yang menjawab. Pikiran saya kosong, jantung saya berdegup seperti mahu pecah. Apabila tiba di hospital, kakak sudah dipindahkan ke bilik kecemasan. Di atas pintu yang tertutup rapat, lampu merah menyala, terasa seperti pisau yang menghiris jantung. Ibu terduduk di kerusi batu, menangis teresak-esak. Saya mencari dokter. Seketika kemudian, seorang lelaki pertengahan umur berkot putih keluar dengan wajah yang serius. Waris Puan Aisyah ada? Ya, saya. Ibu saya pun ada di sini. Pesakit dah melepasi tahap kritikal. Tapi ada sesuatu yang perlu saya beritahu. Saya memegang lengannya. Apa dia? Pesakit mengandung dalam 10 minggu, tapi disebabkan hentakan yang kuat, dia keguguran. Ibu menjerit. Saya terasa seperti ditumbuk di dada. Kakak, mengandung? Ya. Mungkin dia sendiri tak tahu. Kami kesan semasa pemeriksaan. Saya sangat bersimpati. Dokter menunduk dan masuk semula ke bilik kecemasan. Saya berdiri kaku seperti lumpuh. Segala-galanya di sekeliling saya menjadi kabur. Kakak mengandung. Walaupun ketika dia mahu menamatkan perkawinan neraka itu, di dalam rahimnya ada satu nyawa kecil. Dan kini, anak itu sudah tiada. Kira-kira sejam kemudian, kakak dipindahkan ke ward. Dari luar pintu, saya melihat kakak terbaring di atas katil putih. Wajahnya pucat, matanya tertutup, dan di lengannya ada jarum IV. Saya masuk dan memegang tangannya yang sejuk. Nadi berdenyut lemah. Seketika kemudian, kakak membuka matanya. Di matanya, tiada lagi ketakutan, hanya kekosongan. Saya menunduk, tidak sanggup memandangnya. Kakak mengetap bibir. Kau udah dengar, kan? Saya mengangguk dan menjawab dengan suara yang sebak. Kenapa tak beritahu? Kenapa tak beritahu Amir? Kakak menoleh dan berkata dengan suara yang serak, kakak pun baru tahu. Kakak nak fikirkan hal ini lepas bercerai. Jadi, jatuh tangga tuh betul-betul kemalangan. Kakak menutup matanya. Air mata mengalir. Kakak pergi ambil dokumen, terserempak dengan dia. Dia rampas beg kakak, nak koyakan surat cerai. Kami bergelut, lepas tuh kakak tergelincir. Saya mengetap gigi. Penumbuk saya bergetar. Amir akan saman jantan tuh. Ini kes mencederakan sampai menyebabkan kematian. Kakak menggeleng. Tak. Kakak tak nak jadikan perceraian ini satu peperangan. Kakak nak selesaikan secara senyap. Saya menjerit. Secara senyap. Sebab jantan tuh, anak kakak mati. Kakak pun hampir mati. Kakak menoleh ke arah saya. Pandangannya sangat dingin. Amir, kakak dah tak ada apa-apa nak hilang. Anak tu pun takkan kembali. Jangan paksa kakak yang baru nak hidup nih untuk bergaduh. Saya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tekak saya terasa sendat. Saya hanya duduk di sisinya, memegang tangannya, dan berjanji dalam hati. Kakak dah kehilangan anak, tapi kakak masih ada Amir. Amir akan jaga kakak seumur hidup, sebagai ganti anak tu. 3 hari kemudian, kakak dibenarkan keluar hospital. Ibu bapak tidak bertanya apa-apa lagi. Ibu senyap-senyap memasak bubur ayam dan mengemaskan katil kakak. Petang itu, saya menghantar kakak pulang dengan motosikal. Dalam perjalanan, kakak menyandarkan kepalanya di belakang saya dan berbisik, kakak akan mulakan semula. Untuk Zikri. Dan untuk diri kakak sendiri. Tanpa menoleh, saya tersenyum nipis. Sudah tiba masanya untuk kakak mendapatkan semula segala yang telah hilang. Di hadapan kami, terbentang jalan kampung kecil yang penuh dengan cahaya matahari dan bau tanah. Tiada lagi bunyi hon kereta, penghinaan,
atau kata-kata kesat. Hanya ada seorang wanita, kakak saya, yang telah kehilangan sesuatu yang paling berharga, tetapi akhirnya mula menjalani kehidupan yang sebenar. Selepas kemalangan yang menentukan itu, sikap keluarga kami berubah sepenuhnya. Tiada siapa lagi yang menganggap perceraian sebagai sesuatu yang memalukan. Ibu senyap-senyap menyediakan makanan berkhasiat, dan pada waktu malam, dia akan masuk ke bilik kakak dan mengurut tangan serta kakinya seperti semasa kecil dahulu. Ayah tidak banyak bercakap, tetapi dia berhenti merokok secara diam-diam dan membeli bahan-bahan untuk memasak bubur. Tiada kata-kata cinta, tetapi di matanya, tiada lagi riak menyalahkan kakak. Dan saya, sejak bermalam di hospital, bukan lagi adik yang kebudak-budakan. Saya bangun awal, pergi ke bengkel pertukangan Pak Cik, belajar kerja-kerja yang sukar, dan berusaha untuk mencari lebih banyak uang. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena saya mahu kakak tahu bahwa kini dia boleh bergantung pada saya. Pada suatu pagi, kakak memanggil saya ke halaman belakang. Pandangannya tidak lagi sedih, tetapi masih kosong. "Amir, tolong kakak." Tanpa berpikir panjang, saya mengangguk. "Apa saja, Kak?" Kakak menghulurkan sampul dokumen. Di dalamnya terdapat geran rumah, salinan perjanjian harta sepencarian, penyata akaun bank, dan surat tuntutan cerai. "Tolong hantarkan dokumen ini ke pejabat peguam di Kuala Lumpur melalui pos berdaftar. Mereka orang yang kakak percaya. Mereka akan uruskan segalanya bagi pihak kakak." Saya mengambil sampul itu. Tangan saya bergetar. Kakak saya, yang selama berbelas tahun ini lemah lembut dan patuh, kini sudah bersedia untuk bertindak. "Kakak tak perlu pergi sendiri ke sana?" saya bertanya. "Nanti kakak akan pergi. Bila naik mahkamah, kakak akan pergi sendiri. Tapi sekarang, kakak tak nak balik ke rumah tu lagi. Tak nak tengok muka dia lagi." Saya mengangguk. Saya faham, kakak mahu menjaga ketenangan terakhirnya sebelum terjun ke dalam perbalahan undang-undang. Tetapi kali ini, dia tidak keseorangan. "Kakak tak risau kejantan tu datang buat kecoh?" Saya masih cemas. "Tak." Kakak memandang tepat ke mata saya. "Sekarang, kakak tak takut. Tak ada sesiapapun, termasuk dia, yang boleh sakitkan kakak lagi." Buat pertama kalinya, saya merasakan pandangan mata kakak setajam pisau dan sekeras keluli. Seorang wanita yang pernah menunduk di bawah nama keamanan rumah tangga, kini telah bangkit untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang selepas mengepos dokumen itu, saya singgah di kedai gambar lama di Pekan dan mencetak 2 keping gambar. 1. Gambar kakak semasa zaman university, kelihatan muda dan penuh semangat. 1 lagi, gambar terkininya bersama Zikri, memakai baju coklat, rambutnya diikat kemas, dengan pandangan yang tenang tetapi mendalam. Saya melekatkan kedua-dua gambar itu bersebelahan dan menulis 1 baris di bawahnya. "Kakak hari ini bukan kakak yang dahulu, tetapi tetap wanita tercantik yang aku kenali." Saya senyap-senyap menampal gambar itu di dinding bilik kakak. Kakak, yang melihatnya, terpaku seketika, lalu menoleh dan mengesat air mata. Tanpa sepatah kata, tetapi saya tahu kakak faham. Kali ini, tiada siapa yang akan melepaskan tangannya. 3 hari kemudian, tanpa sebarang amaran, abang ipar muncul di hadapan pintu pagar rumah kami. Ketika saya berada di bengkel, ibu menelepon dengan suara yang ketakutan. "Amir, suami Aisyah datang. Dia ada di luar pagar sekarang." Saya meninggalkan semua kerja, dan memecut pulang dengan motosikal. Apabila saya tiba, dia sudah berada di tengah-tengah halaman. Seperti biasa, tangannya di dalam poket, dan dia berkata dengan suara yang dingin, "Aku datang nak ambil istri aku." Kakak berdiri di halaman sambil memegang tangan Zikri. Dia memakai seluar kerja berwarna gelap, rambutnya diikat kemas, tanpa sebarang solekan, tetapi auranya sedingin ais. "Saya bukan istri awak lagi. Kau ingat aku akan lepaskan kau macam tu saja?" Dia menggeram. "Apa yang awak boleh buat?" tanya kakak dengan tenang. "Aku akan saman kau sebab bawa lari anak aku. Aku ada duit, ada peguam." Kakak melangkah setapak ke hadapan. Matanya tidak berkelip. "Buatlah. Tapi ingat, saya pun ada bukti awak pukul dan hina saya. Ada rekaman suara awak tipu keluarga. Di mahkamah nanti, semuanya akan terbongkar." Dia terdiam. Buat pertama kalinya, matanya goyah, tidak dapat membalas. Mungkin dia tidak pernah sangka istri yang dahulunya patuh boleh menjadi sekeras ini. Saya melangkah ke hadapan dan berdiri di hadapan kakak. "Baliklah. Ini rumah kami, dan kakak kami bukan lagi bayang-bayang di belakang awak." Dia memandang saya dengan penuh kebencian selama beberapa saat, lalu berpaling dan pergi tanpa sepatah kata.
Kakak mengeluh sangat perlahan, seolah-olah baru melepaskan seketul batu yang menghempap dadanya. Malam itu, kakak mengisi borang untuk memindahkan Zikri ke Tadika di kampung. Saya duduk di sebelahnya, membantunya. Tulisan kakak masih cantik, tetapi kali ini ada satu ketegasan yang berbeza. Seolah-olah hidupnya telah beralih ke babak baru, setiap coretan begitu jelas. Kakak oke? Saya bertanya perlahan. Kakak berhenti menulis dan mengangkat muka. Pandangannya lembut. Ya, oke. Buat pertama kali dalam beberapa tahun nih, kakak rasa kakak betul-betul hidup. Di halaman, bulan purnama bersinar terang seperti piring perak. Di bawah cahaya bulan, Zikri sedang bermain bola dengan datuknya. Saya memandang kakak dan keluarga, dan berjanji dalam hati. Akhirnya, wanita itu tahu bagaimana untuk memberontak pada masanya, dan pemberontakan itu adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Selepas saman cerai difailkan di mahkamah, segalanya bergerak perlahan tetapi pasti. Kakak, seolah-olah telah melepaskan masa lalunya sepenuhnya, tinggal di rumah bersama ibu bapak dan Zikri, seolah-olah dia tidak pernah menjadi menantu yang terseksa di tengah-tengah kota yang asing. Tetapi tidak semuanya semudah itu. Kakak boleh bangkit untuk dirinya sendiri, boleh melepaskan diri daripada suami yang ganas, tetapi untuk mengatasi jangkaan dan prasangka ibu bapa dalam sebuah keluarga kampung yang tradisional, itu adalah satu cabaran yang lain. Sikap ibu mula berubah selepas melihat kakak menghantar borang pertukaran sekolah Zikri. Malam itu, selepas makan malam, ibu meletakkan isi ikan di dalam mangkuk nasi saya dan tiba-tiba bertanya kepada kakak, "Kau betul-betul nak duduk di kampung ni terus ke?" Kakak berhenti makan dan menjawab dengan tenang, "Ya, dekat dengan ibu bapa, Zikri pun boleh membesar dengan aman." Ayah meletakkan mangkuk nasinya dan memandang kakak dengan tajam. "Habis tu, rumah di KL, semua yang kau dah bina bertahun-tahun, nak buang macam tu saja ke?" Kakak masih tenang. "Saya tak perlukan apa-apa. Cukup dapat besarkan anak. Harta nanti mahkamah akan bahagikan. Saya tak kisah." Mata ibu terbeliak. "Ya Allah, budak nih, macam mana nak hidup macam tu? Tinggal suami, bawa anak balik rumah mak, nanti orang kampung gelakan satu keluarga kita." Saya menyampuk. "Mak, macam mana boleh cakap macam tu? Kakak balik sini sebab kena pukul, sebab nak hidup dengan betul. Sepatutnya kita lindungi dia, bukan salahkan dia." Ibu menoleh ke arah saya, matanya merah. "Lindungi? Habis tu, kau nak tanggung dia seumur hidup? Kau tuh kerja apa? Cakap macam orang besar. Perempuan tinggal suami bawa anak, mana boleh hidup senang kat kampung nih?" Kakak diam. Dia menunduk, tetapi saya tahu di dalam hatinya dia sedang menggenggam penumbuk. Ayah menggeram. "Aisyah, ayah dengan mak tak setuju. Kalau dah tinggal suami, baliklah ke KL, hidup sendiri. Jangan susahkan satu keluarga." Saya tidak dapat menahan diri lagi. Saya menghempas penyepit saya. "Ayah, ibu, tak fikir keberapa lama kakak dah tanggung derita? Saya nampak dia kena pukul, sampai keguguran pun, masih nak cakap macam tu?" Ibu terkejut. "Apa, kakak kau mengandung?" Saya menoleh ke arah kakak. Barulah kakak mengangkat mukanya. Suaranya kecil, tetapi tegas. "Ya, saya mengandung, dan saya dah kehilangan anak tu." Masa bergelut dengan dia di tangga. Dapur kecil itu diselubungi kesunyian. Hanya bunyi kipas sailing yang berkeriut kedengaran. Ibu menutup mukanya, dan ayah duduk termenung seperti orang hilang akal. Kakak berdiri dan memandang mereka berdua. Di matanya, tiada lagi rayuan. Saya tahu ibu bapak kecewa. Saya pun tak nak dengar orang kata saya tinggalkan suami. Tapi saya tak boleh hidup macam bayang-bayang lagi. Saya perlukan kebebasan. Saya perlukan hak untuk jadi ibu kepada Zikri tanpa hidup dalam ketakutan setiap malam. Kalau ibu bapak tak boleh terima saya akan cari bilik sewa di Pekan. Tapi dimanapun saya berada, saya tetap akan bercerai. Suara kakak bergema dengan jelas. Setiap perkataan jatuh seperti batu, membuatkan tiada siapa yang dapat menyambung kata lagi. Malam itu, kakak tidur sambil memeluk Zikri. Saya duduk di halaman bersama ayah. Ayah senyap-senyap merokok, hanya bara api rokoknya yang berkelip-kelip dalam kegelapan. "Teruk sangat ke dia kena?" tanya ayah. Suaranya serak. "Ya, teruk sangat. Tapi kakak tanggung seorang diri, tak beritahu sesiapapun." Ayah mengangguk. Matanya memandang ke kejauhan. "Dulu masa aku kawinkan dia, aku ingat dia akan hidup senang sampai tua." Saya memandang belakang badan ayah yang semakin dimamah usia. Di sebalik kegagahannya, ada hati yang penuh dengan penyesalan. "Ayah, sekarang pun belum terlambat untuk ibu bapak faham dan sokong dia.
Masa yang paling cepat adalah bila kita rasa kita dah terlambat. Ayah tidak menjawab, hanya mengeluh panjang, mematikan rokoknya, dan perlahan-lahan bangun. Esok aku kena bincang dengan mak kau. Tak boleh biarkan dia lalui semua nih seorang diri. Saya tersenyum. Hati saya terasa ringan seperti ditiup bayu. Keesokan paginya, ketika kakak sedang menjemur pakaian di halaman, ibu keluar membawa segenggam pulut hitam dan meletakkannya di tangan kakak. Nanti kita buat bubur. Kau kan suka dari kecil? Kakak mengangkat muka dan menjawab ya dengan perlahan. Suaranya sebak. Ibu, tanpa memandang kakak, berkata, duduk sini pun tak apa. Asalkan hidup elok-elok. Apa orang kata, jangan peduli. Kakak menunduk dan air matanya gugur. Tetapi kali ini, ia bukan air mata kesakitan, tetapi air mata kesyukuran. Petang itu, saya menemani kakak ke pejabat daerah untuk membuat pendaftaran pertukaran alamat. Dalam perjalanan pulang, kakak berkata, Amir, kau tahu tak? Tak pernah sekalipun dalam hidup nih, kakak rasa jadi diri sendiri macam sekarang. Saya membawa kakak dengan basikal melalui jalan sawah yang baru lepas dituai. Bau jerami memenuhi udara, dan angin meniup lembut kain baju kakak. Saya mengangkat muka dan tersenyum. Kakak layak dapat kebebasan nih. Dan Amir bangga ada kakak yang berani macam kakak. Di hadapan kami, terbentang pemandangan kampung yang damai dan satu jalan yang baru. Jalan yang tidak lagi diselubungi air mata dan ketakutan. Selepas kakak mendapat kebenaran rasmi daripada ibu bapak untuk tinggal di kampung, suasana rumah beransur-ansur pulih. Ibu tidak lagi merungut, dan kerutan di dahi ayah juga hilang. Kakak, seperti orang yang baru terselamat dari badai besar, badannya masih sakit tetapi semangatnya telah kembali. Dia lebih banyak tersenyum, tidur lebih lena, dan setiap pagi menyediakan sarapan untuk seluruh keluarga. Pemandangan yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat. Saya pikir segalanya akan beransur-ansur pulih. Pada suatu pagi, ketika saya seperti biasa hendak ke bengkel pertukangan, saya ternampak sepucuk sampul surat putih di bawah pintu bilik saya. Di luarnya, tertulis dengan kemas, untuk Amir. Saya membuka sampul itu. Di dalamnya, terdapat sepucuk surat dengan tulisan tangan kakak yang lembut. Adikku Amir. Masa kau baca surat nih? Mungkin kakak tengah di kebun, atau di pasar, atau mungkin cuma duduk di bawah pokok mangga di halaman rumah kita, tengok Zikri bermain. Tapi kakak nak kau tahu satu perkara. Kakak nampak kau dah banyak berubah. Adik yang dulu pemalas dan hanya tahu bergantung pada orang lain, kini dah jadi seorang lelaki yang kakak boleh harapkan. Bukan kakak saja, ibu bapak pun setiap hari nampak perubahan tuh pada kau. Terima kasih, Amir. Terima kasih sebab tak biarkan kakak lalui badai tuh seorang diri. Terima kasih sebab jadi orang pertama yang tampil untuk melindungi kakak. Walaupun hanya beberapa patah kata, itu sudah cukup untuk buat kakak tahu yang kakak tak keseorangan lagi. Ada satu perkara yang kakak tak beritahu. Malam sebelum kakak jatuh tangga tuh, kakak dah fikir nak putus asa. Bukan putus asa dengan suami, tapi dengan diri sendiri. Kakak dah terlalu penat, rasa nak lepaskan segalanya. Tapi masa tuh, kakak teringat pada kau. Pandangan mata kau masa kau balik dari KL hari itu, yang penuh dengan kejutan, kemarahan, dan kesakitan. Kakak tak sanggup kecewakan kau. Kakak tak sanggup biarkan adik kakak, yang walaupun pemalas tapi sedang coba keluar dari bayang-bayangnya sendiri, terpaksa menunduk malu sebab kakaknya yang lemah. Jadi, kakak hidup. Untuk bangkit semula, untuk hantar Zikri ke sekolah, untuk masak makan malam setiap hari. Dan untuk buktikan bahwa wanita tidak selalunya lemah. Cuma kadang-kadang, tiada orang yang menyokong di belakang. Amir, bila perceraian ini selesai, kakak nak mula dari bawah. Tak perlukan benda-benda mewah. Kakak nak buka sebuah kedai makan kecil di Pekan. Berniaga kecil-kecilan, cukup untuk makan, cukup untuk besarkan anak. Kalau kau ada masa, boleh tak buatkan satu papan tanda untuk kedai itu? Nama kedai itu, kakak nak letak kedai makan damai. Sebab itulah yang kakak dapat selepas korbankan separuh hidup kakak. Kakakmu yang menyayangimu. Apabila saya membaca baris terakhir, mata saya terasa panas. Saya melipat surat itu, menyimpannya dengan cermat di dalam laci, dan bergegas ke halaman belakang. Kakak sedang menyapu halaman. Cahaya pagi menyinari rambutnya, mencipta satu lingkaran cahaya yang lembut. Saya mendekatinya, dan tanpa sepatah kata, saya memeluknya dengan erat. Kakak terkejut. Kenapa nih? Saya berbisik. Papan tanda tuh, petang nih juga Amir buatkan. Kakak ketawa. Di matanya, ada senyuman yang gemilang,
tanpa sekelumit pun kesakitan. Zikri berlari keluar dari rumah, memeluk kaki ibunya, dan memandang kami berdua sambil tersenyum riang. "Ibu, Pak Su, kenapa nih?" Tiba-tiba peluk ibu. Saya mengangkat anak itu. "Sebab ibu Kauni Adiwira, wanita paling luar biasa yang Pak Su kenal." Kakak tersipu malu dan menjeling saya, tetapi tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Saya tahu, walaupun kehidupan di hadapan masih penuh cabaran, kini kakak saya lebih gagah daripada sebarang badai. Dan adik lelaki yang dahulunya hanya tahu bergantung, kini telah belajar untuk menjadi tiang yang teguh di sisinya. Petang itu, saya memotong kayu dan membuat papan tanda. Setiap huruf saya ukir dengan teliti, setiap sapuan cat saya lakukan dengan sepenuh hati. 3 perkataan tertera dengan jelas, kedai makan damai. Bukan restoran, bukan warisan, bukan kemewahan, hanya damai. Satu nama yang ringkas, tetapi menyimpan satu perjalanan yang panjang untuk bangkit dari luka. Ketika saya menggantungkan papan tanda itu di tiang bulu di hadapan rumah, kakak berdiri di belakang saya sambil mendukung anaknya. Air matanya mengalir tanpa henti. Tiada siapa yang berkata apa-apa. Cukup dengan cahaya matahari yang menyinari, dan orang tersayang di sisi, hidup seseorang sudah terasa lengkap. Pada hari surat saman rasmi dari mahkamah tiba, kakak hanya tersenyum nipis dan berkata, "Akhirnya, sampai juga." Selama beberapa minggu ini, kakak telah senyap-senyap menyediakan segalanya. Melantik peguam, mengumpul bukti-bukti penderaan, rekod keuangan sepanjang tempoh perkawinan, dan rekod perubatan selepas kemalangan. Wajah wanita yang terperuk, yang bersembunyi di dalam almari di kondominium di Kuala Lumpur dahulu, sudah tiada lagi. Kini, kakak adalah seorang ibu yang bermaruah dan seorang wanita yang berani menghadapi kenyataan. Perbicaraan diadakan di mahkamah pada pukul 8 pagi. Hari itu, saya bangun pukul 4.30 pagi, senyap-senyap menghidupkan enjin motosikal dan menunggu kakak. Ibu menyediakan sehelai sapu tangan baharu dan memasukkannya ke dalam beg kakak sambil berkata, "Pergi dengan yakin, macam manapun, kau tuh anak kampung kita." Kakak tersenyum dan menjawab, "Ya, saya takkan bergaduh atau berdendam, saya cuma pergi untuk dapatkan semula hidup saya." Dalam perjalanan ke mahkamah, saya melihat kakak melalui cermin sisi. Wajahnya masih cantik, tetapi kini ada satu keanggunan yang berbeza. Aura yang tenang, matang, dan tegas. Saya terfikir, adakah kakak pernah secantik ini? Apabila tiba di mahkamah, abang ipar juga baru tiba. Masih tinggi, berpakaian kemas, berbau wangi, dan turun dari sebuah sedan model terbaru. Tetapi apabila pandangannya bertemu dengan kakak, dia terhenti seketika. Mungkin dia tidak percaya wanita yang selama ini diherdik, dipukul, dan dihina, kini berdiri di hadapannya dengan tenang, gagah, dan tanpa sekelumit pun rasa takut. Kakak hanya menunduk hormat sedikit, tanpa senyuman. Dia pula menaikkan kening dengan riak menghina dan menoleh ke arah lain. Perbicaraan bermula pada pukul 8.30 pagi. Mahkamah itu sederhana, tetapi suasananya tegang. Apabila ditanya oleh hakim, kakak menjawab dengan jelas dan teratur. Peguamnya mengemukakan bukti penderaan, gambar-gambar kecederaan, dan rekod hospital selepas kemalangan. Saya melihat wajah abang ipar berubah. Dia berkata, "Saya pernah tegur, tapi tak pernah sengaja pukul istri saya. Dia jatuh sebab kecuaian sendiri." Kakak tetap tenang. "Saya tidak menyalahkan sesiapa. Saya hanya kemukakan fakta. Saya bukan mahu mendakwa. Saya cuma mahu keluar dari kehidupan bersama ini." Peguam kakak menuntut hak penjagaan anak sepenuhnya dan pembahagian harta sepencarian yang sah, termasuk kondominium yang didaftarkan atas nama mereka berdua. Abang ipar terus membantah. "Rumah tuh saya beli dengan duit saya. Perempuan tuh tak keluar 1 sen pun." Tetapi peguamnya membalas, "Ada bukti? Secara undang-undang, harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan adalah harta sepencarian, melainkan ada perjanjian bertulis yang membuktikan sebaliknya." Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak dapat menjawab. Akhirnya, selepas 2 jam perbicaraan, mahkamah meluluskan permohonan cerai Puan Aisyah, memberikan hak penjagaan anak kepadanya, dan memerintahkan pembahagian harta mengikut undang-undang. Kakak menghela nafas lega. Saya pula terlalu gembira, rasa mahu menjerit. Abang ipar menunduk, tidak berkata apa-apa. Dia tidak biasa dengan kekalahan, apatah lagi kalah kepada wanita yang dahulunya patuh. Apabila kami keluar ke koridor, kakak memegang tangan Zikri yang dibawa oleh ibu. Anak itu, sebaik sahaja melihat ibunya, terus berlari dan memeluknya. "Ibu, dah habis ke?"
Kakak memeluk anaknya sambil menahan air mata. Ya, dah habis, sayang. Sekarang kita dah bebas. Ketika saya berdiri di sebelahnya dan mahu berkata sesuatu, abang ipar mendekati kami. Saya terus berdiri di hadapan kakak dan bertanya dengan cemas, apa lagi? Tetapi dia mengangkat tangan seolah-olah tiada niat jahat. Dia memandang kakak dan, buat pertama kalinya, berkata dengan suara yang tidak kasar. Saya minta maaf, mungkin saya dah terlalu lama buat salah. Kakak dia memandangnya, lalu berkata perlahan, minta maaf sekarang dah tak ada makna. Tapi saya harap, mana-mana perempuan yang awak jumpa lepas nih, jangan jadikan dia macam saya. Dia menunduk. Kemudian, tiba-tiba dia menghulurkan tangan seperti mahu berjabat tangan. Saya menunggu reaksi kakak. Kakak teragak-agak seketika, lalu menyambutnya. Ia bukan satu kemaafan, tetapi satu jabat tangan yang menandakan penamat. Satu perpisahan yang sunyi, tanpa dendam, tanpa penyesalan, dan tanpa ikatan lagi. Dalam perjalanan pulang, kakak duduk di belakang motosikal saya sambil memeluk erat Zikri. Angin meniup rambutnya dengan bebas. Sama seperti jiwanya sekarang. Kakak berbisik di telinga anaknya, anak ibu, sekarang kita akan hidup bahagia betul-betul, ya? Zikri memeluk leher ibunya, mengangguk, dan tersenyum riang. Ya, Zikri suka duduk dengan nenek, Atuk, dengan Pak Su. Saya mencondongkan badan ke hadapan dan ketawa besar. Dan tak lama lagi, akan ada kedai makan damai. Tempat di mana semua orang boleh datang, makan sampai kenyang, dan senyum lebar-lebar. Kakak ketawa. Suara ketawanya yang jernih bergema lama di padang kampung yang sedang memulakan musim menuai yang baru. Sebulan selepas perbicaraan, kehidupan kakak berubah sepenuhnya. Tiada lagi malam-malam di mana dia terkejut dengan bunyi pintu dibuka, atau menangis dalam diam karena takut anaknya terjaga. Kakak akhirnya menemui semula makna perkataan hidup. Kedai makan damai dibuka secara rasmi pada suatu pagi Ahad. Kedai kecil yang terletak di hujung pasar pekan itu hanyalah sebuah bangunan usang satu tingkat yang disewa. Tetapi kakak membersihkannya dengan teliti, mengecat dindingnya dengan warna biru langit yang lembut, dan menggantung papan tanda kayu buatan saya sendiri. Di papan tanda itu, di bawah tulisan kedai makan damai, terukir satu ayat kecil, tempat di mana setiap hidangan adalah satu pengalaman yang disayangi. Ibu adalah orang pertama yang datang, menghidupkan api, menyediakan kuah, dan mencuci sayur-sayuran. Ayah pula membawa sebuah kerusi kayu dan duduk di hadapan kedai. Walaupun tidak banyak bercakap, pandangan matanya yang memerhatikan para pelanggan penuh dengan kebanggaan. Saya juga mengambil cuti dari bengkel dan berada di sana sejak awal pagi. Kakak menugaskan saya menjaga kaunter bayaran, dan saya mengangguk dengan senang hati. Pada hari yang istimewa ini, asalkan dapat berada di sisi kakak, apa sahaja saya sanggup lakukan. Pelanggan datang lebih ramai daripada yang dijangka. Peniaga-peniaga pasar, orang-orang kampung, dan rakan-rakan sekolah kakak turut datang. Semua terkejut melihat Aisyah yang baik hati, yang pernah berkahwin dengan orang kaya, kini membuka sebuah kedai makan kecil di kampung. Ada yang berbisik, sayangnya tinggal suami kaya. Tetapi ada juga yang, selepas menghabiskan semangkuk laksa, menepuk lutut dan berkata, baguslah dia tinggal. Perempuan tak boleh hidup macam bayang-bayang seumur hidup. Saya memandang kakak. Dia tidak marah, tidak juga sedih. Dia hanya tersenyum, menuangkan teh untuk pelanggan, dan memberi salam. Seperti seorang tuan rumah yang tenang, yang selepas melalui pelbagai dugaan, tidak perlu lagi memberi sebarang penjelasan kepada dunia. Tengah hari, apabila pelanggan berkurangan, kakak duduk di kerusi kecil di sebelah kaunter, minum segelas air sejuk sambil memandang papan tandanya. Kakak tak sangka kakak boleh buat semua nih, Amir. Saya duduk di sebelahnya. Bukan saja boleh, tapi kakak dah buat dengan sangat baik. Kakak bukan saja masak makanan sedap, tapi kakak bagi inspirasi pada orang lain untuk hidup dengan berani. Kakak menoleh ke arah saya, matanya bersinar. Semalam, keputusan muktamad dari mahkamah dah sampai. Hak penjagaan anak dengan pembahagian harta semua dah disahkan. Rumah tuh kakak tak ambil, tapi akaun bersama dah dibahagikan dan dimasukkan ke akaun kakak. Kalau macam tuh, betul-betul dah habislah semua nih. Kakak mengangguk. Ya, satu perjalanan dah berakhir. Petang itu, ketika kakak sedang memetik sayur di halaman belakang, dia terserempak dengan bekas kekasihnya, Hafiz. Katanya, dia pulang ke kampung untuk satu kenduri dan terdengar berita tentang kedai kakak. Tahniah, sekarang kau dah betul-betul hidup sebagai diri sendiri. Kakak tersenyum. Ya. Buat pertama kali,
Aku hidup untuk anak aku, dan untuk diri aku sendiri. Bila-bila masa kau perlukan pertolongan, aku akan ada di sini. Sebagai kawan, atau sebagai apa saja yang kau perlukan. Kakak menjawab, terima kasih. Dia bukan lagi gadis yang menunduk di hadapan penolakan masa lalu. Dia adalah seorang wanita yang, selepas melepasi luka, menghargai apa yang masih tersisa di sisinya. Malam itu, selepas semua orang tidur, saya melihat kakak duduk seorang diri di halaman belakang. Cahaya bulan menerangi wajahnya. Saya mendekatinya dan duduk di sebelahnya. Tengah pikir apa? Kakak mengangkat muka dan tersenyum. Teringat hari kau menyorok dalam almari. Saya ketawa. Janganlah cakap pasal tu. Malu. Kakak menggeleng. Tak. Kalau bukan sebab hari tu, mungkin sampai sekarang kakak masih hidup dalam kegelapan. Terima kasih sebab pandai menyorok masa tu. Kami saling berpandangan dan ketawa. Buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, suara ketawa kakak bergema dengan sempurna. Bukan ketawa yang ditahan-tahan, bukan yang bercampur air mata. Hanya ketawa seorang insan yang hidup, bernafas, dan menjadi dirinya sendiri. Di langit, bulan bersinar terang, dan angin membawa bau wangi dari kebun kecil. Bau kedamaian yang sebenar, bukan yang direka-reka atau dipinjam. Saya tahu, mulai sekarang, perjalanan kakak tidak akan lagi sunyi. Dan adik lelaki yang dahulunya hanya tahu bergantung, kini telah belajar bagaimana untuk menjadi tiang yang teguh. Sesetengah perpisahan wujud bukan untuk kehancuran, tetapi untuk kelahiran semula. Dan saya percaya, kakak saya telah dilahirkan semula di dalam kesakitan yang pernah dilaluinya. Para penonton sekalian, wanita tidak dilahirkan untuk menderita. Mereka berhak untuk hidup dengan aman, membuat pilihan, dan bahagia. Kisah kakak saya, daripada seorang istri yang hidup patuh dalam kegelapan kepada seorang wanita yang memutuskan untuk bercerai dan memulakan semula dengan risiko kehilangan segalanya, membuktikan bahwa kebahagiaan bukan datang daripada mempertahankan sesuatu yang salah secara paksa, tetapi daripada keberanian melepaskan untuk hidup sebagai diri yang sebenar. Walaupun sakit dan banyak yang hilang, asalkan ada orang di sisi dan hati yang penuh kasih sayang, kita semua boleh menemui cahaya semula. Kedai makan damai milik kakak saya bukan sekadar tempat menjual makanan, tetapi tempat di mana dia memasak kehidupan barunya sendiri, dengan air mata lama dan harapan baru. Jika Anda sedang berputus asa sekarang, ingatlah, selagi kita hidup, kita sentiasa boleh bermula semula.